Assalamualaikum dan salam sejahtera, terutamanya kepada Encik Wan Arifin Wan Yons, iaitu pensyarah kami untuk CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban. Saya Muhammad Nur Safa bin Abdullah dan bersama dengan Muhammad Nur Azam bin Ismail akan membentangkan hasil tugasan yang diberikan ataupun kajian yang telah diberikan, iaitu objek warisan bertulis Sarawak, duit shilling 1 sen. Pengenalan kepada warisan bertulis. Warisan merupakan sebuah artifak berbentuk fizikal yang telah diturunkan sejak sekian lama kepada setiap generasi ataupun dikenali sebagai pusaka yang diwarisi sejak turun-temurun kepada generasi baru. Warisan juga menggambarkan kepada simbolik kehidupan, budaya, ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan masyarakat pada itu melalui objek atau pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam menjadikan memori dan peringatan pada zaman dan tamadun terdahulu kepada generasi seterusnya. Selain itu, warisan juga ada yang menggambarkan bentuk objek bertulis, membuktikan bahawa masyarakat pada ketika itu menggunakan tulisan sebagai komunikasi atau pertuturan melalui tulisan dan lisan. Malah digunakan tulisan itu ke atas objek sebagai catatan dan rekod mereka. Menurut Jabatan Warisan Negara, warisan merupakan khazanah yang diwarisi sama ada dimiliki atau pernah dimiliki dari generasi terdahulu kepada generasi kini dan menjadi tanggungjawab bersama untuk pemeliharaan dan memelihara daripada kerosakan dan lupus begitu saja. Selain itu, warisan juga mempunyai kepentingan budaya seperti nilai-nilai etika, sejarah, saintifik, sosial dan nilai kerohanian dari kelompok masyarakat terdahulu, kini dan akan datang. Manakala berdasarkan World Heritage Committee, warisan bermaksud legasi yang diamalkan pada masa kini diperturunkan dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang serta menjadi inspirasi dan sumber kehidupan yang tidak dapat ditukar ganti. Menurut Kamus Bahasa Melayu, antara masuk warisan ini adalah harta peninggalan, harta pusaka atau sesuatu yang diwarisikan kepada generasi yang akan datang. Untuk pengetahuan umum, warisan ini terbagi kepada dua kategori utama, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Bagi warisan ketara, memberi maksud sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih seperti tapak tanah bersejarah, monumen, bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dipindah yang merujuk kepada statik. Manakala mudah alih memberi maksud kepada artifak-artifak bahan budaya yang boleh dipindah seperti batu nisan, ukiran kayu dan manit. Warisan tidak ketara merupakan warisan tidak nyata, adalah ilmu dan kepakaran yang ditafsirkan melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, bahasa persuratan dan di antaranya acara perayaan, ritual dan kepercayaan, seni persembahan, tapak dan seni perubatan tradisional dan lain-lain. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Kajian yang akan dijalankan adalah berkaitan dengan objek warisan bertulis Sarawak, iaitu shilling 1 sen. Pada mulanya, shilling 1 sen ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat dahulu dan pengenalan kepada duit shilling tersebut melalui dua siri, iaitu pada siri pertama memiliki gambaran corak parlimen di belakangnya, manakala pada siri kedua berlaku sedikit perubahan, iaitu bercorak bunga raya pada muka depan shilling tersebut dan gambaran corak berbentuk rebana ubi pada bahagian belakang. Objektif daripada kajian yang dilakukan nanti akan melibatkan kepada sejarah pengenalan objek ini oleh pihak kerajaan kepada kelompok masyarakat. Selain itu, kajian terhadap objek warisan bertulis ini juga melibatkan fungsi dan penggunaannya kepada masyarakat pada atau ketika duit shilling 1 sen tersebut diperkenalkan. Di samping itu, dalam menyiapkan kajian yang akan dijalankan, beberapa pernyataan masalah juga akan disenarai dan dibincangkan. Manakala beberapa kaedah akan digunakan dalam menjayakan kajian ini, seperti kaedah penyelidikan dengan mencari sumber sejarah objek warisan bertulis shilling 1 sen melalui kaedah pembacaan daripada sumber internet dan juga kaedah sesi temu bual bersama pemilik atau penyimpan duit shilling. Kajian ini dilakukan adalah untuk memelihara dan melindungi warisan bertulis yang merupakan khazanah penting kepada masyarakat kita dan pada akhirnya generasi baru sebagai mewarisinya akan menjaga keunikan warisan serta sejarah warisan itu sendiri agar sentiasa terjaga dan tidak mudah lupa. Pernyataan masalah merupakan isu-isu yang dibawa atau wujud sehingga perlunya kepada pelaksanaan untuk menjalankan kajian. Kajian yang akan dijalankan adalah berkenaan dengan warisan bertulis dan kepentingan pemeliharaan warisan bertulis daripada semakin terancam.
Masyarakat pada masa kini, khususnya di Sarawak, masih kurang didedahkan kepada kepentingan warisan bertulis dan pentingnya pemeliharaan warisan tersebut, serta kegiatan aktiviti menjelajah dan menemui warisan bertulis juga kurang dilakukan. Oleh itu, masih banyak lagi khazanah negara yang berbentuk warisan bertulis ini belum lagi diterokai. Permasalahan inilah yang menyebabkan masyarakat pada masa kini kurang berminat dan tidak mengetahui warisan bertulis yang dibawa oleh masyarakat pada masa dahulu yang diwarisi kepada generasi baru, sehingga warisan bertulis semakin terancam di telan zaman. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan, walaupun pada masa kini teknologi semakin canggih, akan tetapi kesedaran terhadap pemeliharaan warisan bertulis masih berkurang. Tujuan permasalahan ini adalah untuk memberikan kesedaran dan pendedahan kepada objek warisan bertulis, khasnya kepada masyarakat di Sarawak, memandangkan kurangnya dalam mengambil perhatian dan aktiviti mencari warisan bertulis dan pentingnya kepada pemeliharaan warisan bertulis daripada semakin terancam. Selain itu, beberapa persoalan dan objektif utama dalam menjalankan kajian ini telah pun Berikut merupakan persoalan kajian dan objektif kajian. Terdapat beberapa persoalan kajian, iaitu apakah sejarah duit shilling 1 sen yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada masyarakat dan kenapa dihentikan pengeluarannya. Yang kedua adalah apakah ciri-ciri fizikal dan isi kandungan yang dimiliki di dalam objek warisan bertulis shilling 1 sen pada kajian yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah apakah kepentingannya dalam melindungi atau pemeliharaan dan pemeliharaan objek warisan bertulis daripada semakin terancam. Manakala objektif kajian adalah menghuraikan sejarah duit shilling 1 sen yang sudah berusia melebihi 50 tahun dan diperkenalkan oleh kerajaan kepada masyarakat ketika itu. Yang kedua adalah mengenal pasti bentuk fizikal dan isi kandungan yang terdapat pada shilling 1 sen. Yang terakhir adalah menerangkan kepentingan dalam pemeliharaan dan melindungi warisan bertulis, khususnya kepada masyarakat di Sarawak, terutamanya kepada generasi baru yang mewarisinya daripada semakin terancam. Signifikan kajian. Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan kepentingan kepada pemeliharaan warisan bertulis tempatan di Sarawak. Seperti diketahui, aktiviti dalam mencari warisan bertulis di Sarawak masih kurang dilakukan dan diberikan perhatian. Lebih malang lagi, warisan bertulis yang diwarisi sejak kelompok masyarakat dulu sehingga generasi sekarang ini kurang pengetahuan dan mengambil berat terhadap warisan bertulis tempatan. Padahal kepentingan terhadap warisan bertulis tempatan ini merupakan khazanah negara yang perlu dilindungi dan dipelihara agar tidak terancam di telan zaman. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya generasi muda atau baru, tentang betapa pentingnya kepada penjagaan dan pemeliharaan warisan bertulis terdahulu yang diamalkan atau dimiliki oleh kelompok masyarakat pada ketika itu. Dan kenapa warisan bertulis tempatan ini perlu diwarisi oleh generasi baru adalah untuk mengelak warisan ini atau lebih dikenali sebagai khazanah negara tidak hilang atau terancam. Selain itu, meningkatkan lagi aktiviti dalam mencari warisan-warisan bertulis tempatan, memandangkan negara kita kaya dengan pelbagai warisan bertulis dan bukan setakat dalam negara, akan tetapi warisan bertulis ini juga terbukti ditemui di luar negara. Manfaat yang akan diperolehi dalam menjalankan kajian ini adalah untuk menambah pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat sekarang atau dikenali sebagai generasi baru terhadap warisan bertulis tempatan Sarawak yang dimiliki oleh masyarakat dulu dan memberikan perhatian yang lebih dalam memahami kepentingan pemeliharaan terhadap warisan bertulis tempatan ini kepada kelompok masyarakat sekarang agar generasi baru sedar bahawa tanggungjawab mereka lah untuk menjaga warisan-warisan ini daripada semakin terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Azam Ismail, pelajar dari CTU 554, yaitu Penghayatan Etika dan Peradaban di bawah bimbingan pensyarah kami, iaitu Encik Wan Arifin bin Wan Yun. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan objek warisan bertulis, yaitu shilling wang 1 sen. Pertama kali saya ingin membentangkan berkenaan dengan skop kajian bagi tugasan kami. Skop kajian ini adalah tumpuan atau fokus kepada kajian yang hendak dijalankan agar dapat mencapai objektif dan tujuan supaya kajian yang dilakukan tidak tersasar jauh
Penyelidik dalam menjalankan kajian ini telah menyenaraikan beberapa skop kajian, iaitu pertama, kajian yang dijalankan adalah bertumpu kepada objek warisan bertulis, iaitu duit shilling 1 sen Malaysia yang telah digunakan sejak tahun 1967 oleh masyarakat terdahulu dalam menjalankan urusan perbelanjaan dan pembelian barang serta dalam perniagaan. Dalam pada itu, kajian yang dilakukan ini beristilah kepada objek warisan bertulis yang sudah berusia lebih 50 tahun. Seterusnya, kajian ini juga memberikan tumpuan kepada analisis pencetakan dan isi kandungan shilling 1 sen Malaysia yang digunapakai oleh masyarakat terdahulu sebelum penggunaannya objek ini dihentikan. Manakala dari sudut pemilihan responden, kajian ini juga memberi tumpuan kepada temuan yang dilakukan bersama seseorang individu yang memiliki atau menyimpan duit shilling 1 sen bagi mendapatkan maklumat kaitan dengan kajian yang dijalankan. Seterusnya adalah konsep asas. Bagian ini menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan perkataan dan istilah yang akan digunakan dalam kajian yang dijalankan agar mudah dipahami dan mengelak daripada salah faham atau kekeliruan. Seterusnya, konsep asas shilling. Shilling ini merupakan sebahagian daripada bentuk wang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia yang melibatkan urusan perniagaan seperti jualan dan pembelian barang dan perkhidmatan. Shilling ini merujuk kepada sebuah logam, lembaga dan keluni yang dibentuk seperti bulatan kecil dan digunakan bersama-sama dengan wang kertas dalam urusan perniagaan dan kewangan. Akan tetapi, nilai setiap unit shilling ini lebih rendah berbanding wang kertas yang oleh itu, shilling ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam pulangan baki atau bayaran kepada jumlah yang lebih kecil dan sukar dipecahkan baginya oleh nilai wang kertas memandangkan nilai wang kertas lebih besar. Selain itu, shilling ini juga memiliki nilai tersendiri di mana seperti dalam negara kita sendiri Malaysia, shilling ini dibagi kepada 1 sen, 20 sen maupun 50 sen bagi digunakan kepada pulangan baki, pembelian atau jualan barang. Pengeluaran shilling ini dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Seterusnya saya ingin tentang konsep asas pemeliharaan. Merujuk kepada risalah iaitu Murah Syariah. Dua istilah yang sering digunakan dalam menekankan kepada pemeliharaan, yaitu tempat dan kepentingan budaya. Tempat merujuk kepada tapak, kawasan atau bangunan yang menunjukkan tempat tersebut ada memiliki monumen dan sejarah yang tersebut. Istilah kedua adalah kepentingan budaya merujuk pada nilai estetik, sejarah, saintifik atau sosial yang datangnya daripada kelompok masyarakat dulu, sekarang, dan yang akan datang yang bercirikan konsep bandaraya. Selain itu, kepentingan budaya sesuatu tempat itu dinilai dari segi fabriknya, di mana peletakannya dan kandungan yang terdapat di dalamnya dan terdapat dalam risalah mengenai sesuatu tempat di dalam penggunaannya dan di dalam ingatan orang ramai melalui hubung kait manusia dengan tempat-tempat tertentu. Pemeliharaan merupakan istilah umum yang bermaksud kepada proses yang terlibat dalam menjaga sesuatu tempat bertujuan untuk memelihara kepentingan budaya. Maksudlah kepada pengekalan, pemulihan dan pembangunan semula. Selain konsep pemeliharaan, terdapat juga konsep warisan bertulis. Manakala konsep warisan bertulis merujuk kepada artefak yang diwarisi sejak masyarakat terdahulu
kepada masyarakat sekarang atau generasi baru. Warisan bertulis berbentuk tulisan yang ada pada sesuatu objek dan menggambarkan pola kehidupan daripada masyarakat pada ketika itu, selain menggambarkan budaya dan tradisional yang diamalkan oleh mereka serta menggambarkan jati diri sesuatu bangsa melalui tulisan. Okey, kajian ini juga meliputi kajian literatur. Dalam menjalankan kajian, kami telah melakukan kajian atau tinjauan literatur yang akan membantu dalam memperolehi sumber dan maklumat yang diperlukan. Kajian literatur ini merupakan penyatuan daripada sumber-sumber seperti buku, surat khabar, majalah, internet dan lain-lain. Kajian literatur ini juga merujuk kepada sumber pendidik yang lepas dan telah melakukan kajian yang berkaitan dengan kajian yang kami lakukan. Kami mendapati beberapa kajian lepas berkaitan dengan kepentingan kepada pemeliharaan warisan bertulis semakin terancam. Menurut tinjauan dan kajian literatur dalam sebuah jurnal Melayu, pemeliharaan warisan budaya melalui perundangan, warisan dan agensi pelaksana di Malaysia itu Muhammad Yusaidi Muhammad Yusof. Kajian lepas ini membincangkan tentang aspek pemeliharaan warisan budaya di Malaysia melalui perundangan. Objektif pada kajian ini mengenai penggunaan perundangan dan agensi pelaksanaan warisan, memberi pemeliharaan kepada warisan. Hasil kepada kajian ini melihat pada warisan ketara seperti bangunan bersejarah yang tidak menonjol pada peringkat awal dalam usaha untuk pemeliharaan, begitu juga dengan songket yang bernilai tinggi serta ukiran kayu yang menggambarkan kehebatan orang Melayu. Lain pula warisan tidak ketara di mana banyak kajian yang dilakukan terhadapnya yang melibatkan kepada kebudayaan dan kepercayaan agama bangsa dan selain itu, kajian ini melihat kepada bagaimana pihak kerajaan tempatan dalam pemeliharaan warisan budaya dengan mengetengahkan pada penggunaan perundangan dan di antaranya adalah Akta Tempatan 1976, Akta Perancangan Padat Desa 1976, Akta Benda Purba 197 dan Akta Warisan Kebangsaan tahun 2000. Okey, selain itu, tinjauan literatur yang lain adalah artikel menjejaki warisan bertulis Melayu Sarawak yang menerangkan atau mengutarakan kepada kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan bertulis Melayu di Sarawak. Artikel ini juga bersesuaian dengan kajian yang kami akan jalankan memandangkan di antara objektif utama dalam kajian ini adalah kepentingan kepada pemeliharaan warisan bertulis daripada semakin terancam. Artikel ini juga mengutarakan tentang kurangnya aktiviti dan penerokaan yang dilakukan untuk mencari warisan bertulis memandangkan Sarawak memiliki pelbagai bangsa dan budaya dan dari situlah sudah pastinya ada warisan bertulis yang diwarisi sejak dulu lagi. Ia memandangkan kurangnya perhatian yang diberikan terhadap isu ini, warisan bertulis di Sarawak tidak dapat dikesan dan menyebabkan berlakunya keancaman terhadap warisan bertulis. Kajian-kajian daripada penyelidik lepas membantu dalam menjalankan kajian kami untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Setakat ini, kajian yang dilakukan terhadap warisan bertulis tempatan masih kurang diberi perhatian seperti kajian yang kami jalankan iaitu warisan bertulis shilling 1 sen Malaysia ini. Mungkin kurangnya perhatian atau aktiviti dalam meneroka atau pendedahan shilling 1 sen ini menandakan shilling tersebut sudah dihentikan pengeluaran dan kami percaya bahawa shilling 1 sen ini juga merupakan warisan bertulis tempatan memandangkan shilling tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat dahulu yang berusia melebihi 50 tahun dan
ekspresi sehingga kepada generasi baru sebagai koleksi dan kenangan mereka. Cuma kurang pendekatan dan perhatian kepada shilling 1 sen ini kepada generasi baru disebabkan perkembangan basic pengetahuan, ekonomi, malah sistem-sistem yang digunakan dalam memajukan keuangan dan ekonomi sebuah negara. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengutarakan shilling 1 sen dan jaga kepentingan kepada pemeliharaan warisan bertulis pada semakin terancam. Okey, seterusnya adalah kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan terbagi kepada 2, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kajian ini, kami telah menggunakan pendekatan kepada kualitatif, di mana penyelidik bergantung kepada pandangan responden. Dan biasanya kaedah ini boleh didapati melalui sesi awal dengan bertanyakan soalan kepada responden yang berkaitan. Malah, dalam pengumpulan data dan juga kebanyakannya diperoleh daripada teks atau internet ataupun melalui perpustakaan. Seterusnya adalah kaedah melalui sesi temubual. Sesi temubual ini dilakukan di sesi kepada peserta atau responden yang berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan. Sesi temubual ini dilakukan secara lisan dan direkodkan sebagai rujukan kepada kami untuk mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan. Juga didefinisikan sebagai perbualan dua hala bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian. Oleh itu, kaedah sesi temubual dilakukan kepada responden yang berkaitan dan bersesuaian dengan kajian, iaitu warisan bertulis tempatan, shilling 1 sen Malaysia dan kepentingan pemeliharaan warisan bertulis daripada semakin terancam. Kami telah melakukan sesi temubual pada peringkat awal dalam mendapatkan maklumat daripada pewaris atau pemilik warisan bertulis tempatan, iaitu shilling 1 sen Malaysia yang berusia sudah lebih 50 tahun bersama responden atau pemilik shilling 1 sen, iaitu Encik Fandi bin Gani berusia 51 tahun. Tidak kurang juga kaedah pengumpulan data melalui analisa dokumen. Selain sesi temubual, penyelidik juga melakukan kaedah pengumpulan data melalui analisis dokumen seperti jurnal, tesis, artikel dan lainnya. Menurut Bowen 2009, kaedah analisis dokumen merujuk kepada prosedur yang sistematik untuk menyemak dan menilai dokumen sama ada bercetak ataupun elektronik. Fungsi analisis dokumen adalah untuk mendapatkan maklumat tentang kajian yang akan dijalankan dan membantu dalam mendapatkan maklumat tambahan. Malah, boleh mengenal pasti perubahan dan perkembangan yang berlaku kepada maklumat dalam dokumen serta dijadikan sebagai salah satu bahan hukum atau bukti dalam kajian. Selain itu, penggunaan kaedah analisa dokumen juga membantu penyelidik menjimatkan masa dan mempercepatkan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Oleh itu, dalam mendapatkan maklumat dan data yang spesifik dan mudah, penyelidik mengambil kaedah ini dalam membantu menyelesaikan kajian yang dijalankan. Baiklah rekan-rekan sekalian, tidak kurang juga analisis kajian. Pada bahagian ini, penyelidik akan mengumpulkan data-data atau maklumat yang telah diperolehi sepanjang kajian. Dengan pengumpulan data dan maklumat, penyelidik akan dapat menganalisis data tersebut untuk mendapatkan hasil dari penelitian data itu. Menurut Lexi J. Melio, teknik analisis data merupakan kaedah pemeriksaan yang dilakukan terhadap instrumen seperti dokumen, catatan, dan rakaman seperti sesi temubual yang dilakukan.
Berdasarkan kumpulan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahawa penggunaan shilling 1 sen Malaysia ini telah digunakan oleh siapa? Kelompok masyarakat pada ketika itu sekitar tahun 1967 sehinggalah 7 dan setelah itu telah dihentikan pengeluarannya oleh pihak kerajaan. Hasil daripada data-data yang diperolehi, pemberhentian pengeluaran shilling ini kerana pihak kerajaan telah memperkenalkan sistem penggenapan merujuk kepada sesi terbual dan pengumpulan maklumat atau data melalui analisis dokumen semasa penggunaan shilling 1 sen ini. Masyarakat pada ketika itu menggunakan untuk membantu dalam perniagaan jual beli dan urusan kewangan negara pada ketika itu, memerlukan transaksi bayaran pada jumlah yang kecil. Sebagai contoh, nilai kecil RM2.50 dan untuk membuat transaksi pulangan bagi antaranya masyarakat dalam perniagaan. Selain itu, hasil daripada analisis yang dilakukan apabila pihak kerajaan memperkenalkan sistem penggenapan, penggunaan shilling 1 sen dihentikan dan hanya menggunakan shilling yang sedia ada, iaitu 20 sen dan 50 sen sahaja sehinggalah sekarang. Akan tetapi shilling 1 sen ini masih dapat dilihat sampai sekarang. Hal ini kerana masih ada masyarakat yang menyimpannya shilling tersebut seperti yang saya nyatakan tadi, Cik Andi bin Ghani, iaitu pemilik yang menyimpan shilling 1 sen. Menurut beliau, sebagai kenangan ketika zaman beliau menggunakan shilling tersebut. Bukan setakat itu saja. Menurut pengumpulan data yang dijalankan, ada yang berminat sehingga sanggup membeli shilling ini dengan nilai yang tinggi sebagai koleksi pada zaman sekarang. Oleh itu, kami percaya shilling 1 sen ini masih dikekalkan sehingga sekarang dan hanya fungsinya daripada digunakan untuk perniagaan berubah kepada koleksi yang bernilai sehingga sekarang. Dapatan kajian. Pada bahagian ini akan membentang dan menerangkan hasil kajian yang telah dilakukan dan dijalankan melalui sesi temu bual bersama pemilik atau penyimpan duit shilling 1 sen Malaysia dan pencarian dan analisis melalui data-data yang diperolehi daripada internet atau laman sesawang yang berkaitan dengan kajian. Dalam kajian ini adalah hasil yang diperolehi yang akan menjawab objektif utama kajian. Okey, sejarah pengenalan duit shilling 1 sen Malaysia kepada masyarakat Malaysia. Duit shilling 1 sen Malaysia adalah di antara duit shilling pertama yang diperkenalkan dan merupakan objek yang digunakan dalam menjalankan aktiviti perniagaan seperti pembelian dan penjualan barangan oleh masyarakat atau rakyat Malaysia pada ketika itu. Pengenalan kepada duit shilling 1 sen ini bermula pada tahun 1967 bersama-sama dengan duit shilling yang lain, iaitu duit shilling 5 sen, 20 sen, 10 sen dan 50 sen yang juga digunakan pada ketika itu. Pengeluaran duit shilling 1 sen ini dilakukan kepada dua siri, iaitu pada siri pertama. Duit shilling 1 sen dikeluarkan pada tahun 1967 sehingga tahun 1973 dan diperbuat daripada logam tembaga. Kemudiannya diperbuat daripada tembaga yang disalurkan ke luli pada tahun 1973 sehinggalah tahun 1988. Okey, pengeluaran duit shilling 1 sen ini banyak dikenali sebagai duit shilling 1 sen parlimen atau siri parlimen dalam kalangan ahli yang gemar mengumpul duit shilling kerana di belakang duit shilling 1 sen ini memiliki corak bangunan parlimen. Manakala pada siri kedua, pengeluarannya iaitu sekitar tahun 1989 berlaku dengan perubahan dan reka bentuk. Okey, duit shilling 1 sen siri kedua ini di depannya memiliki bunga raya dan rebana ubi di belakangnya
dan diperbuat daripada logam bersadurkan keluli sehinggalah dihentikan pengeluarannya pada tahun 2007. Untuk pengetahuan, menurut kepada maklumat yang kami perolehi, duit shilling ini direka oleh Geoffrey Coley yang lahir di Gillingham, United Kingdom pada tahun 1934. Beliau banyak menghasilkan reka bentuk duit shilling terutamanya sekitar tahun 1970-an. Selain menghasilkan duit shilling Malaysia, beliau juga pernah menghasilkan reka bentuk duit shilling dan di antaranya Britain, Iceland dan Iraq. Kenapa diberhentikan pengeluarannya pada tahun 2007? Pemberhentian kepada pengeluaran duit shilling 1 sen ini dilakukan apabila kerajaan memperkenalkan pelaksanaan mekanisme penggenapan dalam urus niaga yang berkuat kasa sekitar tahun 2008. Pelaksanaan mekanisme penggenapan urus niaga ini dilakukan di mana pengeluaran atau jumlah bil pembelian seperti barang dan perkhidmatan yang dikenakan cukai telah dibundarkan kepada 5 sen terdekat. Sehubungan dengan itu, jumlah bil yang berakhir dengan 1, 2, 6, 7 sen akan diturunkan kepada 5 sen dan jumlah bil yang berakhir dengan 3, 4, 8 dan 9 akan dinaikkan kepada 5 sen terdekat. Sebagai contoh, jika keseluruhan jumlah bil dalam urus niaga adalah sebanyak RM20.2, maka akan diturun atau dibundarkan menjadi RM20. Begitu juga jika jumlah bil tersebut sebanyak RM20.4, maka dinaikkan kepada RM20.5. Akan tetapi, pelaksanaan sistem ini tidak terpakai kepada aktiviti pembayaran melalui pembelian secara talian seperti pembayaran bil utiliti melalui internet perbankan. Hasil atau kesan daripada pelaksanaan sistem ini dijangka dapat menjimatkan wang kerajaan berjumlah 14 juta setahun dalam pengurangan kepada pengeluaran duit shilling 1 sen ini. Pada masa itu, kerajaan terpaksa menanggung kos sebanyak 4.2 sen bagi mengeluarkan sekeping duit shilling 1 sen dan setiap bulan Bank Negara Malaysia BNM mengedarkan 30 juta duit shilling 1 sen dan sebanyak 99% daripadanya tidak dapat dikembalikan atau diterima semula. Berkata oleh Datuk Muhammad Noor Mashur pada ketika itu selaku penolong Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, iaitu pada 28 Mac 2008. Walaupun duit shilling 1 sen ini telah diberhentikan pengeluarannya pada tahun 2007 akibat daripada pelaksanaan mekanisme penggenapan dalam urus niaga oleh kerajaan, penggunaan duit shilling ini masih sah digunakan dan diperlakukan sebagai satu cara pembayaran bagi apa jua transaksi seperti yang ditetapkan di dalam Akta Bank Negara Malaysia tahun 1958, pindaan 1994. Duit shilling yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sah diperlakukan di Malaysia mengikut nilai muka seperti yang berikut, iaitu demonisasi 50 sen tidak melebihi RM10 maksimum dan denominasi 20 sen, 10 sen, 5 sen, 1 sen tidak melebihi RM2 maksimum. Okey, shilling 1 sen kepada masyarakat ini. Walaupun shilling 1 sen tidak lagi digunakan oleh masyarakat pada masa ini, akan tetapi masyarakat pada ketika itu masih menyimpannya, malah ada yang berminat dalam pengumpulan duit shilling dalam ini dan lebih mengejutkan nilai duit shilling 1 sen ini memiliki nilai tinggi dan ada yang sanggup untuk membelinya dengan jumlah atau bayaran tinggi melibatkan ribuan ringgit. Namun begitu, tidak semua memiliki nilai yang tinggi dan dalam memastikan nilai setiap duit shilling 1 sen ini perlu dilakukan pemeriksaan melalui penggunaan magnet. Bagi pengumpul duit lama, kebanyakannya pengumpul mencari duit shilling 1 sen sekitar tahun 1973 sebagai contoh dan 1996. Untuk ujian magnet
Dan yang terbaru adalah shilling 1 sen tahun 1970. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah shilling 1 sen Parlimen tahun 1970. Menurut Sifu Dixon New, setakat ini hanya ada 4 keping sahaja di shilling tersebut yang ditemui salah cetak menggunakan lembaga di sana keluri, iaitu 2 keping di Malaysia, UNC dan GVM, sekeping di Singapura dengan grade MS63RB, iaitu NGC, pattern steel clad, dan sekeping lagi berada di luar negara. Jika duit shilling ini melekat pada magnet, maka itulah yang akan dicari oleh pengumpul atau kolektor. Selain daripada minat dalam mengumpul shilling lama dan membeli pada harga yang tinggi, lain pula kepada Encik Pandi bin Gani yang berusia 51 tahun ni, di mana beliau menyimpan dan mengumpul shilling lama ini adalah sebagai apa? Sebagai kenangan beliau ketika masih menggunakan shilling 1 sen tersebut. Malah menurut beliau juga shilling 1 sen ini merupakan warisan tulis tempatan yang perlu dipelihara, dijaga, menggunakan pada zaman sekarang ini. Sudah tidak digunakan lagi shilling 1 sen ini, dan baginya shilling 1 sen ini sangat memberikan keistimewaan kepada beliau yang merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan shilling 1 sen. Seterusnya adalah bentuk fizikal dan isi kandungan duit shilling 1 sen Malaysia. Seperti dalam gambaran yang saya tunjukkan, hasil dapatan kajian dalam memenuhi objektif kedua adalah menerangkan bentuk fizikal dan kandungan duit shilling 1 sen tersebut. Pada pengeluaran siri pertama duit shilling 1 sen yang dikenali sebagai shilling Parlimen sekitar tahun 1970 sehinggalah 1973 diperbuat ibarat tembaga dan kemudian mengalami perubahan dan diperbuat daripada logam tembaga. Lebih menariknya, pada tahun 1973 ada juga shilling 1 sen yang ditempa menggunakan tembaga keluli, dan shilling 1 sen Parlimen tahun 1976 yang ditempa dengan tembaga. Baiklah, seperti yang telah saya terangkan di dalam slide seperti ini. Di sini saya tunjukkan siri kedua shilling 1 sen Malaysia pada tahun 1948 sehinggalah tahun 2007. Pengeluaran siri kedua shilling 1 sen Malaysia ini adalah berlaku sedikit perubahan di mana mereka bentuk bermotifkan bunga raya dan rebana ubi seperti yang tertera pada isi kandungan fizikal shilling 1 sen tersebut. Kepentingan pemeliharaan warisan tulis dan daripada semakin terancam. Yang pertama, generasi muda lebih mengenali warisan bertulis. Sekiranya warisan bertulis ini dapat dipelihara daripada terancam, di antara kepentingan adalah dapat mengimbau masa lalu atau masa silam di mana warisan bertulis ini telah digunakan oleh kelompok masyarakat terdahulu, khususnya bagi masyarakat pada ketika itu yang masih hidup sampai sekarang, kerana keunikan dan keistimewaan warisan bertulis kepada masyarakat terdahulu. Seterusnya adalah perkembangan evolusi atau perubahan shilling Malaysia. Di samping itu, kepentingan pemeliharaan warisan bertulis dapat terlihat perubahan demi perubahan yang dialami atas faktor budaya, tradisional, sosial, malah ekonomi juga dapat terlihat perubahan daripada penciptaan atau pembuatan shilling 1 sen Malaysia ini daripada siri pertama sehinggalah siri kedua, dan dari segi pembuatannya juga dapat kita ketahui, yaitu daripada pengeluaran pembuatan daripada logam tembaga sehinggalah pada. Bukan sahaja itu, malah perubahan kepada tulisan dan corak yang ada pada shilling 1 sen tersebut dengan perubahan atas faktor teknologi dan juga perkembangan ke atas kewangan ekonomi semasa shilling 1 sen ini wajar dipelihara dan dijaga
memandangkan kegunaan ke atas shilling tidak lagi dipakai oleh generasi baru yang telah pun mengamalkan sistem pengenapan yang telah diamalkan sampai sekarang. Yang ketiga adalah salah satu identiti negara. Mengapa ianya adalah salah satu identiti negara? Ini kerana setiap warisan bertulis memiliki maksud yang tersendiri. Juga dengan shilling 1 sen yang digunakan oleh kerajaan kerana melambangkan identiti negara Malaysia. Hal ini kerana shilling 1 sen Malaysia juga diukir dan diperbuat dengan meletakkan corak dan tulisan seperti bunga raya yang melambangkan identiti sebagai bunga kebangsaan, dan corak parlimen yang melambangkan negara Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen. Selain itu, letaknya tulisan Bank Negara Malaysia sebagai tanda pemilik wang rakyat atau masyarakat dalam negara Malaysia. Hal ini membuktikan bahawa shilling 1 sen adalah salah satu warisan bertulis tempatan yang melambangkan identiti negara yang memiliki pelbagai kaum dan bangsa yang menggunakan satu sistem kewangan yang sama. Okey, kesimpulan kajian menjadi tanggungjawab bersama di antara masyarakat tidak kira bangsa dan agama dalam menjaga kepentingan dan pemeliharaan terhadap warisan bertulis kerana warisan tulis ini sangat penting dan merupakan khazanah negara yang perlu dipelajari akan kehebatannya daripada masyarakat terdahulu dalam mereka meneruskan kehidupan dengan ilmu yang dibawa dan diamalkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pemeliharaan kepada warisan bertulis perlu diambil perhatian dan berperan aktif dalam menjalankan aktiviti menjelajah dan mengenali kepada warisan bertulis kerana mempunyai nilai tinggi dan membawa maksud yang tersendiri yang terkait dengan kebudayaan dan gaya kehidupan yang dibawa atau diamalkan oleh masyarakat terdahulu. Kurangnya menitik berat kepada warisan bertulis ini akan membawa kerugian kepada generasi baru mewarisi warisan daripada masyarakat terdahulu, malah lebih lagi nilai penting yang dibawa oleh warisan bertulis kepada masyarakat pada masa ini tidak dihargai dan terbiar itu sahaja.